Malaysia. Baik, bertemu kembali kita dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, impak daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac yang lalu telah memberi kesan kepada para peniaga khususnya dari segi pendapatan. Namun hari ini, topik yang akan saya kongsikan kepada anda sekejap saja lagi adalah mengenai inisiatif golongan muda untuk membantu golongan industri kecil dan sederhana. Bersama dengan saya sekarang ini di set Selamat Pagi Malaysia ialah Ketua Pegawai Pemasaran Muhammad Khairul Zaim bin Abdul Rahman dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Alif bin Amiruddin. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Sama-sama. Saya bila bersama dengan golongan muda ni, saya terasa muda juga. Baik, kita nak tahu juga mengenai aplikasi yang diperkenalkan dan sejak bila tercetusnya idea ni. Okey, terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat. Hari ini hari Jumaat, saya pun terlupa hari ini hari Jumaat. Jadi Biasalah PKP. Jadi terlebih dahulu saya ini Khairul Zaim. Jadi kami sebenarnya nak perkenalkan teknologi baru untuk norma baru ini sebenarnya. Satu aplikasi untuk kegunaan masyarakat ramai lah. Jadi saya rasa lebih sesuai kita terangkan dalam bentuk kaedah kita demo sikit, boleh tak? Boleh. Ceritanya boleh tak? Sebelum itu, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana kita tahu kan, aplikasi bayaran atas talian ni terlalu banyak dekat luar sana. Tapi Investmine ni adalah salah satu aplikasi yang lain daripada yang lain. Jadi apa istimewa kami ni? Kami adalah salah satu aplikasi yang menghimpunkan servis-servis untuk kita buat satu majlis. Saya bagi satu contoh. Kalau kita buka di aplikasi Investmine sendiri, jadi kita buka di aplikasi Investmine, so ada hampir 10 fungsi utama di atas ini. So kita ada dengan juru gambarnya, kita ada makanan, makeup artis, kita ada printing nak buat kad jemputan kan. Kita ada gift, facility, entertainer, kita perlukan pengacara kan kalau sebuah majlis. Lepas ni boleh panggil saya lah. Boleh berdaftar awak event. So kita semua ada, hampir 10 kita ada. Dan Investmine ini dia melengkapi untuk kita buat satu majlis. Tak kira majlis itu skala besar ataupun skala kecil. Dan Investmine ini adalah satu platform yang mana book and pay. Yang mana kita boleh buat tempahan awal setahun ataupun 2 tahun awal. Dan kita boleh buat bayaran secara ansuran. Ini yang menarik di Investmine. Saya bagi satu contoh lah. Contoh Makcik Kiah. Sebab Makcik Kiah sekarang trending dekat Malaysia, betul? Jadi Makcik Kiah ni dah ada seorang anak yang bernama Muim. Yang mana Muim ni nak kahwin pada tahun 2021. Jadi Makcik Kiah ni sebelum ni dia tak tahu Investmine, tapi lepas dia tengok Selamat Pagi Malaysia pada hari ni, dia dah tahu, dia tu sebab booking hari ni untuk majlis anak dia tahun hadapan. Boleh, tak ada masalah. Dan dia boleh buat bayaran secara ansuran mula pada hari inilah. Tapi diingatkan bayaran mesti dilunaskan sebulan sebelum majlis dilaksanakan. Tapi kalau ada juga isu yang cakap takut peniaga ditipu ataupun pengguna ditipu, ini tak ada masalah kerana kami adalah salah satu aplikasi yang mana berani memberi jaminan pulangan wang ataupun money back guarantee. Jadi sebab masalah wang ni tak ada masalah lah, sebab memang kami di Investmine kami menjaga dan mengawal wang pengguna dan peniaga, sebab kita berkonsepkan menjaga pengguna dan membela peniaga. Jadi sangat menarik penerangan tu tadi. Saya kira macam bercakap mengenai majlis keraian, kenduri lah dan sebagainya kan. Kita sekarang ini dalam tempoh mengamalkan norma baharu. Jadi bagaimana pihak Investmine ini mematuhi keadaan norma baharu ini dalam masa yang sama membantu para peniaga vendor ini untuk meneruskan perniagaan mereka, memajukan lagi ruang lingkup perniagaan mereka. Okey, baiklah. Setelah Perdana Menteri umumkan saja bahawa kita akan melalui fasa Perintah Kawalan Pergerakan, jadi kami terus memikirkan nasib vendor-vendor kami sebenarnya yang telah pun berdaftar. Jadi kami fikirkan apa yang akan terjadi kepada vendor-vendor seperti catering, foods, yang maksudnya yang menyediakan makanan dan minuman. Terutamanya lah kerana 2 sektor ini yang paling besar kat Malaysia ni. Kebanyakan mereka terjejas bila setengah mereka tidak boleh berniaga di bulan Ramadan. Setengah mereka juga macam catering tak dapat lagi nak menjindakan juadah di masjid-masjid dan di majlis-majlis berbuka puasa. Jadi kami memikirkan satu inisiatif. Kami telah mencipta satu fungsi baru dalam aplikasi ini, Events Bazaar. Events Bazaar ini sebenarnya bukanlah bazar. Dia untuk bulan Ramadan dan juga untuk Syawal lah akan datang. Jadi Events Bazaar ini satu inisiatif yang kami bina untuk membantu memulihkan ekonomi mereka di bawah tema bantu komuniti kita. Jadi kita betul-betul fokuskan untuk bantu komuniti peniaga-peniaga inilah.
Saya kira inisiatif yang dilakukan oleh golongan muda kita ni wajar kita puji, dan jadi persoalannya bagaimana pihak Event Smile ini mengangkat tema bagi membantu golongan vendor yang telah berdaftar dan juga golongan peniaga yang mungkin akan mendaftar selepas ini untuk membolehkan mempromosikan produk mereka. Baiklah, untuk soalan bantu komuniti kita ni, saya ingin highlight sikit dekat bantu ni. Yang mana sekarang ni bantu ni ramai orang berlumba-lumba sekarang nak buat bantuan, betul? Ingat saya satu ayat Al-Quran yang mana menceritakan fastabiqul khairat, yang mana berlumba-lumba dalam buat kebaikan. Dan kami juga ingin berlumba-lumba dalam membantu orang ramai pada masa kini kan. Dan mencerita pasal komuniti pula. Komuniti ni kita sebagai manusia memang tak boleh lari daripada hidup dalam komuniti, sebuah komuniti. Cuma kita diberi pilihan sama ada menjadi komuniti yang prihatin ataupun menjadi komuniti yang tidak prihatin. Dan kami di Event Smile sendiri, kami sedar bahawa masa sekarang ini bukan masa yang sesuai untuk kita pasarkan servis-servis atau khidmat-khidmat yang saya bagi tahu awal-awal tadi. Sebab musim pandemik sekarang ni, jadi ada hikmah di sebalik pandemik ini. Muncullah satu fungsi baru di bawah Event Smile yang seperti saudara Ali bagi tahu, Event Bazaar. Yang mana Event Bazaar ni kita buka ruang dan peluang ini kepada sesiapa saja ingin berniaga, juadah berpuasa, puasa, kuih raya dan sebagainya. Kita sediakan platform ini dan kita tidak hanya membantu menyediakan platform. Kita juga membantu mereka ni daripada awal pendaftaran. Bagaimana untuk isi gambar, bagaimana untuk buat caption dan sebagainya. Kita bantu juga bahagian pasaran, bagaimana mereka ingin pasarkan jualan mereka. Dan yang paling penting kita bantu mereka untuk bagaimana tingkatkan jualan mereka. Ini yang penting. Dan untuk melengkapkan tema bantu komuniti kita, kami telah meletakkan garis panduan bahawa pengguna hanya boleh membeli 10 km sahaja. Kalau pada awalnya itu waktu PKP 10 km, betul kan? Tapi sekarang ini kita cakap kita teruskan dengan 10 km. Kenapa? Untuk mengimbangi persaingan dan penjualan oleh peniaga-peniaga dalam Event Smile sendiri. Sebagai contoh, di ibarat macam 10 km A dan 10 km B, contoh pembeli di 10 km A tidak boleh membeli di 10 km B. Sebab jadi peniaga di sini dan peniaga di sini mendapat masing-masing punya pembeli lah. Jadi di situ kita punya misi adalah menyeimbangkan ekonomi semua peniaga. Masya Allah, bagus sekali inisiatif yang diperkenalkan. Jadi kita tahu sebelum sampai ke tahap sekarang ini mesti ada cabaran-cabaran yang dilalui untuk memperkenalkan aplikasi Event Smile ini. Oh, sudah semestinya cabaran cukup banyak sebenarnya. Tapi yang paling besar saya rasa dua sahaja, untuk mengumpulkan vendor dan untuk mengumpulkan pengguna. Vendor ni paling sukar sebenarnya nak kumpulkan sebab kita semua benda baru ini, teknologi baru ini memerlukan masa yang untuk memahami dan menghilangkan keraguan mereka terhadap aplikasi tersebut. Tapi alhamdulillah setakat ini kami telah pun mencecah 1,000 vendor. Dan kami target untuk mencapai 10,000 vendor dalam masa setahun sebelum 2022. Jadi itu cabaran kami paling besar sebab nak capai 10,000 dalam masa 2022. Jadi unit pemasaran kena memainkan peranan yang penting lah. Tapi sebelum itu tambahan sedikit. Memang saya akui memang kita agak sukarlah pada awalnya untuk memperkenalkan, membiasakan masyarakat di luar sana dengan teknologi baru pada norma baru sekarang ini. Kan? Sebab Makcik Ki pun baru tengok, baru tahu dan baru daftar. Betul. Dan kita berterima kasih jugalah kepada Selamat Pagi Malaysia. Betul. Mungkin selepas ini Event Smile sendiri akan lebih dikenali oleh masyarakat luar lah. InsyaAllah. Jadi mungkin kita boleh kongsikan sekarang ini juga apa harapan ataupun matlamat jangka panjang untuk Event Smile ini. InsyaAllah kita mengharapkan bahawa kami sendiri Event Smile mengharapkan masyarakat mampu menerima teknologi baru ini dan menjadikan sebagai satu pilihan untuk mereka merangka dan merancang sebarang bentuk kerajaan. Semua kerajaan boleh dilakukan daripada aplikasi ini. Bahkan kalau saya sebagai contoh, saya sebagai seorang pelajar, saya nak cari seorang fotografer untuk majlis konvokasi pun saya boleh cari daripada sini. Saya nak pergi satu kerajaan yang memerlukan saya memakai baju tema sketch-sketchan, saya juga boleh menyewa atau membeli daripada aplikasi ini. Jadi itu harapan saya lah, supaya kita menerima dan terbuka untuk menerima satu perubahan dalam sebuah industri. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengajak kepada masyarakat luar sana, penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia, untuk sama-sama kita jayakan tema bantu komuniti kita ini. Tak kira mereka ni berniaga daripada segi platform apa sekalipun. Yang penting kita bantu, kita sokong sahabat-sahabat Bumi Putra inilah. Dan ini khaslah
Khas. saya bagi tahu untuk penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia, setelah mana saya bincang dengan tim dan bos kita, kita akan bagi satu kod voucher untuk penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Mana voucher tu bernama ATM Bantu. ATM Bantu. Dan ini boleh diguna pakai dalam aplikasi Events My di bawah fungsi Events Bazaar tu. Ada bawah fungsi Events Bazaar dan anda boleh membeli sebanyak mungkin dan mendapatkan potongan harga lah di situ. Dan hujung sekali, memang kita harapkan tema bantu komuniti kita ini boleh berjaya dengan jayanya, insya-Allah. Itu berita baik daripada pihak Events My. Jadi untuk kita mewar-warkan lebih lagi mengenai aplikasi Events My ini, bagaimana penonton boleh mendapat maklumat mengenai aplikasi ini dan di mana boleh memuat turun dan sebagainya? Boleh melalui website kami events.my ataupun boleh call talian hotline kami 012 946 6220. 012 946 6220. Jadi kami di pihak Selamat Pagi Malaysia mendoakan semoga aplikasi Events My ini terus mendapat perhatian dan juga diterima oleh masyarakat Malaysia, dan semoga perniagaan ini yang diterajui oleh golongan muda ini terus berkembang. Amin. Dan mungkin ada sepatah dua kata sebelum kita habiskan sesi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana memberi kami peluang untuk mengongsikan teknologi baru ini, dan saya mengharapkan masyarakat Malaysia, kita sama-sama rakyat Malaysia menerima satu perubahan baru dalam hidup kita, iaitu norma baru dengan pelbagai teknologi baru. InsyaAllah kami akan sentiasa memperbaiki dan memberi satu kepuasan kepada pengguna dan juga pembeli. Betul, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi, baik, terima kasih kami ucapkan kerana sudi bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Baik, seterusnya